Agak bernas untuk Lunox dibawa masuk untuk leburkan hero-hero yang mempunyai kekebalan yang sangat-sangat keras. Sekali dia dah kening, memang susah untuk ditahan, terutamanya walaupun Razin mempunyai nyawa yang cukup tebal sebagai seorang jungler, tetapi Lunox diibaratkan boleh cairkan nyawa Razin dengan begitu mudah. Tapi inilah dia draft yang telah dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan Suhas Esports. Sangat-sangat perlukan kemenangan, doa dipanjatkan untuk mereka mencuri satu mata daripada pasukan Todak. Tetapi apapun, inilah dia penantian untuk pasukan Suhas Esports. Adakah mereka mampu untuk membawa Todak ke perlawanan seterusnya, ataupun sekali lagi Todak akan menyapu bersih kemenangan 2-0 draft yang telah lengkap di antara kedua-dua pasukan. Heavy Crossbow lawan dengan Crossbow of Tank. Siapakah yang bakal untuk mendapatkan mata seterusnya? Tanpa melengahkan waktu lagi, jadi ayo semarakkan semangat anda masuk ke dalam Land of Dawn di perlawanan di antara pasukan Todak menentang Suhas Esports. Dan kelihatan strategi yang sama untuk pasukan Todak adalah untuk mempercepatkan farm ataupun pengambilan buff untuk rival, membenarkan beliau untuk melakukan rotasi dengan lebih pantas lagi di bahagian atas. Nampaknya ada adu mekanik di antara City Nusana berhadapan dengan Fomes. City Nusana telah pun menerima walaupun menadah damage yang agak tinggi daripada Fomes pada fasa awal game ini. Ya, benar sekali, sebab betul bukan je yang diberikan, tetapi lihat nyawa City Nusana banyak yang telah dihabiskan walaupun kelincahan beliau untuk membersihkan minion dengan begitu pantas sekali dekat Singkar Kuda. Oh ya, tapi apapun kalau kita perhatikan untuk Momo, tekanannya yang cukup baik sekali ditekan sebenarnya. Bumon cuba untuk mendapatkan ditarik semula oleh reverse time Momo dalam keadaan yang cukup bahaya, tetapi Yumski datang untuk menyelamatkan keadaan. Seperti biasa, DG sentiasa menjadi babysitter ataupun berikat yang terbaik untuk mana-mana golem. Lihat bagaimana Momo menimbang ataupun menadah damage yang agak tinggi. Yumski pastinya akan ditugaskan untuk sedikit sebanyak memberikan bantuan yang sangat-sangat diperlukan oleh Momo. Suhas Esports sepertinya menggunakan strategi yang dilakukan oleh pasukan Todak di game yang pertama dan kelihatan membuahkan hasil. Okey, jap, saya nak lari topik sekejap. Skin Smufada dah 2 kali lah kita tengok hari ni kan. Satu pun dah ada. Satu lagi tadi Link, tapi sekarang kita tinggal tamu saja. Tapi kita fokus balik kepada game. Cantik betul skin tu, tapi tak apa. Jenny di bahagian tengah, Razin bertempung dengan rival kali ini. Level lebih kurang untuk kedua-duanya. Jadi kalau kita melihatkan Suhas Esports memiliki kelebihan tidak begitu banyak. Di sana dalam keadaan yang cukup bahaya. Rival pergi ke bahagian hadapan, tetapi diperhatikan masih lagi untuk bermain secara pasif, fokus kepada objektif. Itulah disiplin pasukan Todak. Ya, bercakap tentang objektif pertama telah pernah dimulakan dekat sini di bahagian atas. Siti Nusana. Wow, Electro Final Blow yang telah digunakan pakai untuk melarikan diri seraya pasukan Todak mendapatkan turtle kali ini mungkin akan diganggu ataupun tidak untuk Jenny. Dihentak ke tanah, ditarik semula. Fomes datang daripada jarak belakang, tidak mengenai rokat strike tersebut, tetapi lihat terkepitnya Razin di celahan-celahan dinding. Adakah dia akan dikorbankan? Lethal counter. Fomes dalam keadaan yang cukup bahaya, tetapi Jenny cuba untuk menarik. Rival akan dijadikan sebagai santapan pertama untuk pasukan Suhas Esports. Ini seperti Suhas Esports memberikan semula ubat yang telah diberikan oleh Todak di game yang pertama sekarang ini. Namun itu, ini masih lagi awal game. Moon sangat yakin di bahagian hadapan masih lagi ada Brilliance dekat sini untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, benar sekali. Mampu untuk melarikan diri dengan bantuan daripada Rafaela lagi. Siti Nusana pula dalam keadaan yang cukup bahaya. Cuba untuk melakukan aggressiveness, tetapi damage daripada seorang Fomes. Boleh counter Pakito, tapi tak boleh counter Fomes. Walaupun ketika ini Suhas Esports pada minit ketiga masih lagi mendahului daripada segi ekonomi sebanyak 1,000 gol. Permulaan yang lebih cantik untuk pasukan ini. Namun itu, untuk pasukan Todak kita telah melihat mereka cuba untuk bergerak dengan lebih agresif, terutamanya apabila pengambilan turtle telah pun dilangsungkan. Namun begitu, ianya masih lagi tak dilakukan dengan begitu kemas. Ya, benar sekali. Execution itu perlu untuk dilakukan dengan sempurna ataupun Suhas Esports bakal untuk mendapatkan snowball. Pada waktu ini peluang yang cukup cerah seawal minit ketiga. Satu kelebihan yang boleh dikatakan dikekalkan sampai ke mid game itu dapat untuk membolehkan potensi pasukan Suhas Esports mendapatkan mata yang pertama di bahagian bawah. 4 orang pemain Suhas Esports. Mungkin akan ada engagement Ikimon. Terdedah kedudukan beliau sebentar tadi. Rival juga sedemikian rupa. Moon ditarik ke belakang dalam keadaan bahaya. Tapi Brilliance
diguna pakai. Adakah Moon akan selamat ditembak oleh heavy crossbow sebentar tadi, tetapi diselamatkan oleh Yumski. Masih lagi selamat, masih lagi mampu untuk bernafas, dan juga Momo yang ada untuk mengganggu keadaan pasukan Suhas Esports daripada mara terus ke bahagian hadapan. Tiada kematian, tetapi ahli pasukan Todak nyawa yang agak rendah ini akan membenarkan Suhas Esports untuk menjatuhkan threat pertama di bahagian bawah, dan ini akan membenarkan mereka mendapatkan kelebihan daripada segi power spike, terutamanya apabila ekonomi berjaya dimiliki oleh mereka. Turtle yang kedua telah pernah dimulakan. Adakah Todak akan melakukan kontes dekat sini? Rival tiada heavy spin di bahagian tengah. Moon ditarik, tetapi itu dia kill. Kita dapat little final blow. Tetapi didapatkan oleh pasukan Suhas Esports pada waktu ini. Situ Nusa dalam keadaan bahaya, tetapi adanya Cloud Alta. Inilah dia penyelamatan saat terakhir. 999 dilakukan oleh pasukan Suhas Esports, dan mereka tidak ada sebarang kematian didapatkan oleh pasukan Todak. Sangat on time ke atas tersebut. Ya, sememangnya Fahmi sangat menjagakan jika digunakan dengan baik, dan nampaknya Suhas Esports tak ada masalah untuk menggunakannya. Todak perlu mencari jalan yang lain untuk melakukan teamfight dekat sini. Sama ada mungkin memaksa Jenny ataupun membazirkan ke Alta terlebih dahulu sebelum memberikan komitmen sepenuhnya untuk melakukan teamfight yang besar-besaran. Tetapi sekarang ni Suhas Esports memberikan fokus pada objektif, menjatuhkan turret di bahagian atas. Tetapi rival Momo, Yumski dan juga Mon telah pun tiba untuk melengahkan masa. Ya, bijak sekali pasukan Suhas Esports. Mereka tidak mahu untuk terus memaksa sebab mereka tahu kalau Todak datang, bukan datang seorang, dia datang bawa geng. Tapi itu dia reverse time diguna pakai dalam keadaan bahaya. Rival dikorbankan terlebih dahulu. Abumon mendapatkan kill tersebut. Moon pula dalam keadaan bahaya, ditarik dekat begitu jauh sekali. Darkening tidak sempat untuk diguna pakai. Double kill untuk Abumon. Yumski pula menjadi mangsa seterusnya, tetapi adanya Holy Healing. Triple kill untuk Abumon, dan satu tarik bahagian atas berjaya didapatkan. Momo terpaksa untuk melompat keluar daripada keadaan tersebut. Inilah dia momentum yang dicari oleh pasukan Suhas Esports. Tetapi Formes berjaya untuk memberikan sedikit tekanan kepada bahagian tengah, memaksa Suhas Esports untuk datang kepada kawasan tersebut melakukan pertahanan. Minit yang ke-6, 4 kill telah pun berjaya dimiliki oleh pasukan Suhas Esports, 0 untuk pasukan Todak, dan ini membenarkan perbezaan ekonomi mencapai 4,000 gol, dan ini sedikit sebanyak meninggalkan pasukan Todak. Jika ini berterusan, nampaknya terbalik cerita daripada game yang pertama. Yang meninggalkan pasukan Todak, tapi awak di rumah jangan tinggalkan saya. Sebab kalau kita perhatikan untuk Suhas Esports kali ini, 4 orang telah mengepung kawasan Turtle. Ibaratnya pasukan Todak, mereka mungkin akan mengganggu, tetapi dalam keadaan yang cukup bahaya sebenarnya untuk cuba memaksa pasukan Suhas Esports yang mendapatkan power spike, mendapatkan kelebihan gol sebanyak 4,000 di minit ke-7 ini. Dan di mana kita juga melihat Todak tak melakukan rotasi counter dekat sini, di mana nampaknya mereka cuba nak memberikan kontes tetapi sedikit terlewat sebentar tadi, dan ini mungkin akan memberikan kelebihan semakin lama semakin besar kepada pasukan Suhas. Jadi berjaya untuk tarik kedua orang. Formes nyawa yang agak rendah. Arnab dikejar tapi tak kena sebenarnya, tetapi lihatlah Abumon, satu tembakan daripada crossbow beliau terus mendapatkan kill yang kelima. Todak tiada sebarang kill pada waktu ini. Apakah yang mahu untuk dilakukan oleh pasukan mereka? Adakah pasif sampai dapat power spike yang boleh untuk mencukupi bagi mereka? Tapi sebelum itu kita lihat di bahagian tengah, Rival dalam keadaan bahaya, heavy spin digunakan pakai menolak Razin, tetapi adanya kita lihat kill atas digabungkan bersama dengan reverse time, tetapi gili Abumon mendapatkan kill yang pertama. Rival tidak mampu untuk menyelamatkan rakannya. Ke Alta campur dengan Time Journey bulat-bulat. Saya rasa itu adalah dua kombinasi yang menjengkelkan. Anda dah nak hampir berjaya dapatkan kill, boom, Kak Alta. Anda dah berjaya untuk tangkap ahli pasukan musuh, boom, Time Journey. Draft break memang sangat cantik, dan inilah execution yang cukup bernas untuk pasukan Suhas Esports. 6 berbalas kosong. Bukti apa lagi yang anda perlukan? Tetapi masih lagi belum untuk kita tentukan siapakah yang bakal untuk memenangi perlawanan ini. Seperti yang kita tahu, seperti umumnya kita tahu, Todak suka comeback. Ya, dan dibanding kalau kita melihat daripada segi item yang mungkin boleh memenangkan, pasukan Todak melakukan comeback untuk Momo Cotton Side bersama-sama dengan Dimas Hartoso telah pun disiapkan sebentar tadi, memberikan
damage sedikit dan juga attack speed yang diperlukan, tetapi masih lagi belum mencukupi. Kalau kita melihat kepada pasukan Suhas Esports pula, Abumon boleh saja memberikan fokus sepenuhnya kepada damage dekat sini. Ada dua babysitter yang akan menjaga keselamatan beliau baik daripada sisi dan juga kematian. Ya, benar sekali. Lihat 5 kill. 6 kill Suhas Esports dapat, 5 dimiliki oleh Abumon. Inilah ruang yang dicari untuk diberikan kepada Abumon. Mendapatkan Lord pada waktu ini menjadi satu. Oh, Razin yang mendapatkan Lord pada waktu ini. Yumski akan dikorbankan terlebih dahulu. Rival juga monster kill untuk Abumon. Moon pula menjadi mangsa seterusnya. Kita perhatikan Suhas Esports mengganas. Dapat Lord, dapat 3 kill dalam perebutan sebentar tadi. Tetapi itu masih lagi memberikan ruang kepada Momo untuk mendapatkan farm dan juga melakukan push, tetapi Momes sebagai tengah cuba untuk melakukan pertahanan. Dan itu dari Momes akan terkena damage yang cukup besar daripada Suhas Esports. Turret didapatkan oleh pasukan mereka dan inilah dia momentum yang dicari. Letusan daripada turret tidak mencukupi untuk mempertahankan ataupun menghalau keluar pasukan Suhas Esports sebentar tadi. Lord masih lagi ada di bahagian atas, jadi boleh saja untuk Todak melakukan engagement ataupun tidak mahu untuk risikokan lagi sebab di bahagian tengah dah tiada sebarang turret untuk pasukan mereka. Ya, tiada lagi turret. Mereka perlu bermain secara berhati-hati. Nyawa yang agak rendah. Oh, ditarik semula. Rival akan dikorbankan terlebih dahulu. Turret di bahagian atas dalam keadaan yang cukup bahaya. Curl Alta sangat-sangat membantu. Dan Suhas Esports ada peluang yang cukup besar mendapatkan menggeret Todak ke perlawanan yang